Assalamualaikum guys, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel saya Nadi Fish Hunter. Alright, so pertama kali saya ingin minta maaf banyak-banyak sebab dah hampir 3 bulan dah saya tak update video, tak ada letak video baru sebab umum korang tahu sekarang masih lagi dalam tempoh PKP dan saya duduk di negeri fasa 1 iaitu di Selangor, antara negeri yang menyumbang paling banyak kes lah. So saya tak dapat nak pergi berkayak, saya tak dapat nak rentas negeri, saya tak dapat nak guna surat lama saya, tak dibenarkan lagi sebab hanya essential service saja yang dibenarkan. Alright kan, so saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah selepas keadaan semua dah pulih dan dibenarkan untuk rentas negeri lagi, saya akan kembali berkayak. Okay kan, so hari ni memang kita tak ada video kayak lah, tapi hari ni saya akan share satu benda yang hot item sekarang ni. Banyak kayaker senang menggunakan dia. Saya baru dapat bungkusan dia daripada Garmin, iaitu Garmin Striker Vivid 5 CV. Alright, so kita akan unboxing sebentar lagi. Kita akan tengok apa yang ada dekat dalam ni. Alright, okay. Sebenarnya ini adalah fish finder yang ketiga. Kalau saya gunakan lepas ni, ini adalah fish finder yang ketiga saya pernah guna. Okay, sebelum ni yang pertama sekali saya guna Striker Plus 4CV. Kemudian unit saya tu jatuh dalam laut, saya tukar kepada luran Hook Reveal 5X. Okay, harga model Garmin Striker Vivid 5CV ni, okay, retail price dia RM1,399. Di mana nak dapat model ni? Mana nak dapat unit ni? Okay, pastikan korang dapat daripada authorized dealer lah. Okay, macam mana nak tahu authorized dealer yang disahkan di Malaysia ini? Pastikan korang dapat daripada The Eco Technologies Sdn Bhd. Okay, pastikan ada stiker ini. Zoom. Alright, okay, ni stiker ni. Pastikan diedar dan diimport daripada Eco Technologies Sdn Bhd. Okay, ini adalah authorized dealer. Sebab apa kena dapatkan daripada authorized dealer? Okay, sebab nanti kalau ada apa-apa kerosakan, ada proses claim warranty adalah lebih senang berbanding korang dapat daripada luar. Okay, so dapatkan daripada Eco Technologies Sdn Bhd dan dealer-dealer yang sah berdaftar bawah Eco Technologies Sdn Bhd. So tanpa buang masa, jom kita pergi unboxing dulu. Ok, untuk model Striker Vivid 5CV ni, ia masih lagi didatangkan dengan transducer yang sama dengan model yang sebelum ni, iaitu model Striker 4CV atau 5CV, transducer GT20TM. Ok, so bagi siapa yang menggunakan Striker 4CV dan ingin upgrade kepada Striker Vivid 5CV ni, ok, anda boleh menggunakan transducer yang sama. So pada siapa, macam saya kata tadi, pada siapa yang dah ada, tak perlu nak cabut, korang boleh terus plug and play. Ok, ok, so ni pilihan bahasa dia. Ok, malangnya bahasa Melayu tak ada lagi. So kita akan pilih bahasa English lah. Alright, so bila kita on ni, dia akan tanya kita nak demo ke tak, nak tengok demo ke tak. So sebabkan saya tak pasang transducer dia, saya akan on demo dia dulu untuk saya terangkan. Ok, yes. Alright, so yang ni korang boleh adjust lah, nak adjust time zone kita ke. Ni Malaysia tak ada lagi, so biasanya saya akan custom dia plus 08. ok, ni time zone kita lah, kawasan kita. Dan sistem unit ni biasanya saya akan menggunakan metrik lah, saya lebih suka menggunakan metrik. Alright, lepas tu kita akan next. Ok, so ni dia akan tunjuk preview dia lah tentang Striker Vivid 5CV ni. Ok, adalah 5 inci fish finder dengan built-in GPS. Ok, dia juga ada built-in chip traditional sonar bersama dengan clear view scanning sonar. Ok, dia ada quick draw contour map, kita boleh untuk kita lukis peta topografi. Ok, dia ada built-in GPS dan waypoint map. Ok, ini untuk kita mark spot, kita nak create route dia. Ok, lepas tu kita nak tengok speed kita, semua boleh.
Okay, dan kita boleh share point, routes dan ada route yang kita dah ada tu dengan data yang kita ada tu kita boleh share dengan model striker yang lain. Okay, dan dia featuring vivid scanning sonar. Okay, ini adalah features yang terbaru lah, maknanya color-color yang terbaru untuk function Clearview tu. Alright, so kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay gang, so ini adalah menu, standard menu yang ada pada Garmin Striker Vivid 5CV ni. Okay, saya rasa lebih kurang sama saja dengan Striker 4CV ataupun Striker 5CV sebelum ni, model Striker. Cuma model Vivid ni macam mana yang kita tahu, ia adalah tambahan function pilihan color pada Clearview dia. Dari segi button pun sama saja, kita ada plus, minus, back, kita ada select, okay, dan atas bawah kiri kanan ni. Okay, dan kita ada menu button, on off, dan kita ada mark kita punya point, waypoint kita lah ataupun spot kita. Okay, so kita akan pergi pada setiap features yang ada dekat sini. Alright, so kalau dari segi traditional saya rasa sama saja. Alright, so ini adalah sonar traditional, tapi kita boleh ubah sama ada kita nak guna chirp ataupun tidak. Okay, apa benda chirp ni? Alright, okay, chirp ni adalah dia stand untuk compress height, intensity, radar pulse. Apa guna chirp ni Okay, chirp ni memang penting bagi teknologi fish finder sekarang. Apa yang saya faham lah secara ringkasnya. Okay, kalau traditional punya sonar, dia menghantar single pulse dan pada certain frekuensi. Maknanya dia hantar pada satu frekuensi saja. Jadi feedback yang diberi tu kurang. Maknanya detail ikan, detail apa yang ada kat bawah tu kurang. Okay, kalau chirp dia menghantar pelbagai frekuensi dan banyak pulse. Okay, dalam bentuk pelbagai frekuensi. So dia memberi feedback yang lebih banyak. Jadi kita akan mendapati lebih banyak detail pada sonar kita. So sonar kita lebih tepat, detail dan lebih kita senang nak nampak structure dan ikan pada sonar tu. Tu apa yang saya faham lah. Alright, so macam biasalah untuk Garmin ni, kita boleh ubah dia punya color ataupun setting untuk sonar kita ni. Ni ada macam-macam menu lah. Kita nak range dia auto ke, frekuensi kita nak guna chirp ataupun tidak. Ni frekuensi. Kita boleh kekalkan pada satu frekuensi ataupun pada chirp ni macam saya beritahu tadi, dia hantar multiple frekuensi dan multiple pulse. Okay, so sebenarnya menggunakan chirp ni lebih baik. Okay, ataupun kita boleh adjust zoom, tak zoom, sonar setup macam-macam lah. Kita nak ada gambar ikan ke, gambar apa ke, ni appearance ni kita boleh buat, fish symbol ni kita boleh on off, ataupun color ni kita boleh ubah, kita nak ambil color lain. Okay, so tak ada masalah. Color ni dia pada certain color ni boleh buatkan kita dapat tengok dengan lebih jelas apa yang ada pada display unit ni lah. Okay, dan untuk kita punya traditional, okay, untuk Clearview pula. Okay, apa benda Clearview ni Clearview ni adalah features yang sonar ni scan untuk kita dapatkan lebih detail tentang structure ni. So kita boleh bezakan di antara structure dengan ikan sebab dia lebih fokus untuk scan structure. Jadi kita boleh tentukan, oh itu structure, itu bukan ikan. Jadi kita boleh bezakan structure dan ikan. Kalau pada sonar traditional, bukan Clearview, kadang-kadang kita keliru sama ada itu ikan ke ataupun itu batu karang kan. Okay. So bila ada features Clearview ni, kita dapat differentiate antara ikan dan structure. Alright. Okay, so macam biasa sama juga, kita boleh setting semua apa yang kita nak range dia ke. Okay, cuma dia punya yang ni dia tak boleh tukar chirp ataupun tidak lah. Untuk Clearview ni memang menggunakan chirp, cuma kita boleh adjust dia punya color. Okay, macam color scheme dia. Okay, yang ini yang dinamakan Vivid ni. Vivid ni dia ada tambahan color. Okay, pada pilihan okay, dia ada tambahan pilihan color pada Clearview ni. Macam ni nampak dia lebih jelas kan. So terpulang pada korang nak guna yang mana, blue ke, nak floodlight ke, ice blue ke. Okay, so itu tentang Clearview. Okay, flasher ni biasanya kita tak guna sangat. Saya pun tak familiar sangat dengan flasher ni sebab dia kalau kita tengok dalam dia, okay, saya pun mungkin orang yang pengalaman guna fish finder, okay, mungkin dia akan guna ni, tapi jaranglah kita akan gunakan benda ni. Biasanya kita akan guna sonar-sonar traditional dan Clearview lah. Alright, split frequency. Okay, split frequency ni kita boleh menggunakan dua frekuensi yang berbeza pada screen ni lah. Maknanya yang ni kita guna frekuensi lain, yang ni kita menggunakan frekuensi lain. Okay, kenapa perlu menggunakan frekuensi lain? Okay, frekuensi yang tinggi dia akan memberi lebih banyak detail, tapi dia punya coverage area dia kurang. Manakala frekuensi yang rendah
dia cover lebih banyak area, tapi detail yang diberikan kurang. So kat sini korang boleh gunakan dua-dua lah. Okey, yang ini adalah pilihan gabungan sama ada traditional plus clear view, quick draw map ataupun map traditional dan clear view, ataupun kita juga boleh customize sendirilah tambahan kita nak. Contoh kita nak tambah add, okey, add combo. Alright, so boleh pilih layout mana yang kita nak dan pilihan apa yang kita boleh masukkan pada situ lah. So apa yang saya nak tunjuk, okey, ini adalah traditional plus clear view ni. Okey, yang ini yang ini ni memang penting lah. Selalunya saya banyak menggunakan yang inilah. Setelah saya sampai dekat satu spot tu dan saya nak scan lebih, saya akan menggunakan yang ini. Okey, saya akan ubah color untuk clear view ni dulu sebab dia nampak agak tak jelas. So nak set up color scheme dia, saya akan pergi rust steel. Alright, back. Okay, alright. Ini waktu ni kita boleh nampak pentingnya clear view. Okay, biasanya saya akan gabungkan clear view dengan traditional ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, nampak tak? Ini adalah structure. Okay, jadi sini kita boleh bezakan structure. So atas-atas ni adalah ikan. Kalau nampak atas-atas structure ni, okay, kita boleh nampak structure tu setakat mana. Dan atas-atas ni biasa yang bentuk-bentuk melengkung ni adalah ikan. Bentuk arch ni ikan. Alright, so kita tengok ini. Oh, sekejap, dia dah hilang. Ok, nampak tak? Structure dia sampai sini je, tapi benda ni tinggi. Yang tinggi ni semua ikan sebenarnya. Ini ikan. So kita boleh bezakan yang mana ikan dan yang mana structure. Sebab itulah pentingnya features clear view ni pada model Fish Finder ni lah. Kalau tanya saya, perlu ke tak clear view ni? Bagi saya memang perlu. Clear view ni memang sangat-sangat membantu dalam kita menentukan apa yang ada dekat bawah. Alright. Ok, untuk model Garmin Striker ni, untuk model Striker Vivid ni, ok, ramai yang keliru tanya saya, ada ke dalam tu ada maps ke, ada GPS ke? Ok, apa yang dimaksudkan dengan built-in GPS? Ok, built-in GPS ni bermaksud kita boleh mark kita punya point, kita punya spot, waypoint, dan kita boleh pergi dari satu waypoint ke satu waypoint yang kita dah mark. Ok, itu bermakna built-in GPS. Dia tiada maps macam Google Maps tu dekat dalam ni. Ok, kalau untuk yang macam tu, model Garmin adalah pada model Eco Map. Eco Map tu dia ada maps, maknanya dia ada, macam kalau kita tengok Google Maps kan, dia ada tepi-tepi tu semua. Ok, semua tu ada, detail tu semua ada. Tapi pada model Striker, dia tiada benda tu. Maknanya kita hanya boleh lukis kita punya map topografi tadi tu lah. Alright, so itu maksud built-in GPS. Tapi bukan bermakna dia tidak boleh mark waypoint tu, maknanya mendapatkan koordinat tu. Okay, so kalau kita ada koordinat, contoh kita ada kawan-kawan yang tekong ke, dia bagi kita koordinat spot, so kita boleh masukkan dekat dalam ni dan kita boleh pergi daripada tempat yang kita lancor tu ke point yang kita dah bubur kat dalam. Kita boleh pergi sebab dia built-in GPS. Ok, tapi dia tiada maps di dalam ini. So kena jelas tentang tu. Ok kan, sebenarnya banyak lagi function dia, features yang korang boleh scroll dan go on daripada Striker Vivid 5CV ni. Sebenarnya saya dapat banyak soalan. Ok, di antara dua model, iaitu model yang baru ni, Striker Vivid 5CV ni, dan model daripada brand yang lain yang saya pakai, iaitu Lowrance Hook Reveal 5X. Ok, so dua ni adalah dua rival. Maknanya dua ni dalam kategori yang sama, daripada orang kata level yang sama, lebih kurang sama. Ok, dan price tag yang berada dalam lingkungan yang tak jauh beza. Untuk menjawab persoalan korang ni, okay, saya akan buatkan quick comparison antara dua model ni supaya dapat memberi sedikit info pada korang mana yang nak pilih. Ok geng, ini model berbulu nama dia. Model ni lagi besar lah. Print dia 14 inci. Berat dia lebih kurang 7 kilo. Alright, tepilah. Alright, so ini model yang saya masukkan, Lowrance Hook Reveal 5X Split Shot. Jom kita on dulu dua-dua. Ok, so kalau korang boleh tengok kat sini, Garmin dia mengambil masa yang sekejap je untuk kita on. Tapi Lowrance ni, Hook Reveal ni, dia agak slow sikit loading dia untuk dia on. Memang lama. Biasanya saya kalau atas kayak, saya akan on off Lowrance ni sebab saya nak save battery. Tapi
bila nak on balik tu punyalah lama. Lebih kurang saya rasa dalam 30 saat baru dia on. Okay, so kita akan buat comparison di antara dua ni. Okay, bermula dengan Striker Vivid 5CV. Okay, harga untuk Striker Vivid 5CV ni, retail price dia adalah pada harga RM1,399. Manakala pada Hook Reveal 5X split shot ni, harga dia kalau tak silap saya sekarang ni adalah boleh dapat dalam RM1,199. So ada perbezaan harga 200 kat situ Okey, dari segi saiz sebenarnya adalah 7.4 inci kali 4.5 inci kali 2.1 inci. Untuk Lawrence 7.3 inci kali 4.32 inci kali 4.53 inci. Skrin dia adalah sama 5 inci dari segi display skrin dia. Okey, dari segi berat pula, untuk Garmin Striker Vivid 5CV ni adalah 0.5 kg. Untuk Hook Reveal 0.41 kg. So lebih kurang dalam 100 gram lah beza Okey, display untuk kedua-dua unit ni adalah sama, iaitu 800 dan 400 pixel. Okey, so sama kedua-duanya. Okey, current draw bagi Vivid 5CV ni adalah 0.4A. Sama dengan model 4CV sama, walaupun dia besar tapi current draw dia sama. Manakala untuk model Hook Reveal ni pula, current draw dia adalah 0.9A pada 12 volt. Okey, so memang beza dia hampir 2 kali ganda. So di situ kita dah boleh nampak dah. Okey, Lawrence ni dia lebih menggunakan banyak tenaga bateri. Okey, berbanding dengan Garmin hampir 2 kali ganda. Okey, sekarang ni saya menggunakan bateri 9Ah. Okey, 9Ah pada Garmin ni saya boleh dapat lebih kurang dalam 22 jam. Okey, untuk 0.4 punya current draw. Manakala dalam Lawrence saya hanya boleh dapat lebih kurang dalam 10 jam. Sebelum ni saya pakai 6Ah je punya bateri. Bila saya berkayak, bila saya pakai Hook Reveal ni, kadang-kadang daripada pagi tu sampai pukul 3 petang tu dia dah start berkelip-kelip, dia dah nak padam dah. Alright, seterusnya waterproof rating dia sama IPX7. Sonar dia dua-dua menggunakan chirp. Okey, saya dah terangkan pasal chirp tadi. Dua-dua ada chirp. Untuk sonar punya features, Garmin menggunakan Clearview, Lawrence pula menggunakan downscan. Basically benda yang samalah, downscan, Clearview, hanya nama je yang berbeza, iaitu dia lebih fokus kepada detail structure. Okey, untuk traditional bagi Vivid 5CV ni, dia punya frekuensi adalah 200 kHz pada 15 degree dan 77 kHz pada 45 degree. Manakala untuk Hook Reveal 5X ni pula, untuk traditional dia adalah 200 kHz tapi pada 44 degree, maknanya degree cone dia lebih besar. Okey, untuk function Clearview dia pula, frekuensi dia adalah 455 kHz pada 25 degree dan 800 kHz pada 1.6 degree darab 29 degree. Untuk features downscan pula, 455 kHz pada 18 degree dan 800 kHz pada 22 degree. Okey, untuk kedalaman maksimum bagi model Striker Vivid 5CV ni, untuk traditional punya sonar boleh pergi sampai 579 meter dalam tu kan. Itu pun dah cukup dalam lah untuk kayak. Dan untuk Clearview dia pula boleh pergi sampai 228 meter, memang dalam. Tapi bagi model Hook Reveal ni pula, dia hanya boleh pergi sampai 152 meter bagi traditional, dan untuk dia punya downscan hanya boleh pergi sampai 91 meter. So dekat situ dah boleh nampak lah capability Lawrence ni dia kurang berbanding dengan Garmin. Ok, GPS capability, kedua-duanya samanya, hanya basic plotter, iaitu untuk kita plot dekat waypoint ataupun spot, dan kita boleh pergi ke spot yang kita nak. Kita boleh masukkan koordinat macam saya cerita tadi. Ok, tetapi kat sini Garmin Striker Vivid 5CV ni ada kelebihan sebab dia menggunakan high sensitivity GPS. Okey, kenapa high sensitivity GPS ni sangat bagus dan sangat penting? Okey, sekejap lagi saya akan ceritakan. Alright, okey, untuk contour mapping punya capability, dua-dua boleh lukis contour mapping. Untuk Garmin kita panggil dia Quick Draw, untuk Lawrence kita panggil dia Genesis Live. Okey, dari segi SD card punya storage pula. Okey, malangnya Garmin Striker Vivid 5CV ni tak ada storage untuk SD card. Tetapi untuk Lawrence ni ada storage SD card dia dekat tepi ni, kat sini. Alright, silap. Alright, okay. So ini kalau kita tengok kat dalam, menu kat dalam dia lah, lebih kurang sama saja. Ni ada GPS, dan ini ada Quick Draw Map, ada traditional sonar. Untuk yang ni sonar dia traditional, yang untuk Garmin pula traditional dia tulis downscan, Clearview. Kita ada juga tambahan, maknanya gabungan antara dua. Sini pun ada gabungan antara dua, dan boleh juga customize. Kat sini pun kita boleh customize, add page. Okay, so dah ada kat sini, sama saja. Kalau yang ni pula, alright, so macam tu. Ok,
Okay, jom kita tengok dia punya traditional sonar. So ini traditional sonar dia. Lebih kurang sama je sebenarnya. Okay. Right, view dia lebih kurang sama saja. Okay, so ini untuk dia punya clear view dan ini adalah down scan. Alright. Dua-dua nampak structure. Cuma pada model Lowrance Hook Reveal 5X ni, dia ada juga menunjukkan ikan. So macam ni ikan kan. Ini structure dan ini ikan. So kalau model Garmin dia hanya menunjukkan structure, dia tak menunjukkan ikan. Okey, kalau tanya saya dari segi sonar lah. Okey, ini adalah pendapat jujur saya sebab saya menggunakan Garmin sebelum ni dan saya menggunakan Lowrance. Bagi saya dari segi sonar punya details boleh nampak ada perbezaan sedikit pada model Hook Reveal ni, yang mana dia lebih detail sedikit dari segi sonar punya feedback. Okay. Bukan bermaksud Garmin ni punya tak bagus. Garmin punya bagus, tapi kalau nak dibandingkan di antara dua ni, ini lebih sedikit saja, tak banyak. Tapi Garmin ni dah cukup bagus dah untuk kita cari structure dan ikan. Alright, so terpulang lah. Okay, ini adalah pendapat jujur saya lah. Alright. Okay, saya pernah bagi tahu tadi Garmin Striker Vivid 5 CV ni dia menggunakan high sensitivity GPS, di mana model sebelum ni pun sama. Saya rasa itu adalah sangat-sangat penting. Kenapa Okay, bila kita jumpa spot, contohnya kita tengah mancing, okay, kita drop jig ataupun umpan kita ke, tiba-tiba ikan makan, okay, dan kita tahu di situ ada spot berpotensi. So kita nak marking kita punya spot tu. Okay, untuk Garmin dia lebih mudah untuk marking dia. Kita hanya tekan button marking ni, ini dan dia terus marking. Nampak tak? Dia dah terus marking. So kita tak payah buat apa-apa. Hanya tekan sekali saja, dia dah marking dah. Tetapi untuk bagi model Hook Reveal ni, kita perlu tekan lama. Dan selepas tu dia ada tanya nak save ke tak nak save. Okey, dan kita kena tekan save pula. Barulah dia save. Alright. So sebenarnya waktu kalau kita tengah mancing tu, waktu tu kita dapat ikan. So yang ini dia agak leceh sikit sebab kita kena tekan lama, dan lepas tu kita kena tekan double button lagi. So kalau yang ini hanya tekan sekali saja dan sekejap saja dia sudah marking point untuk kita. Alright, dan high sensitivity GPS ni bermaksud bila kita marking point, dia adalah tepat. Maknanya bila kita pergi balik semula ke spot yang kita dah marking tu, kita akan jumpa balik spot tu. Tapi banyak case yang saya menggunakan Hook Reveal 5S ni, saya marking spot, tapi bila saya pergi balik ke spot tu, saya tak betul-betul berada atas spot tu. Saya perlu bergerak lebih kurang dalam lingkungan 5 meter radius, 5 ke 10 meter radius tu saya kena bergerak. Maknanya kayak saya tu kena bergerak sikit lagi sampai saya jumpa semula spot tu. Okay, so bermakna dia punya GPS ni tak berapa tepat. Dia bukannya tak boleh digunakan, boleh, tapi cuma kadang-kadang tu kita perlu bergerak sedikit. Okey, dan apa yang saya suka lagi pada Garmin ni adalah dari segi navigation dia, untuk map dia quick draw map dia. Okey, kalau yang ini GPS lah. Alright. Okey, kalau untuk Garmin ni contohnya macam kita guna Google Maps kan, navigation dia kiri kanan, okay, kita kena turn left, turn right itu kan, tapi tak adalah dia cakap dalam turn right. Cuma navigation ni lebih senang untuk kita ikut. Okay, contoh kalau kita dah marking spot dan kita nak pergi balik ke spot tu, senang untuk kita ikut navigation pada Garmin Striker Vivid 5 CV ataupun model 4CV. Alright, tapi pada Lowrance ni dia agak memeningkan. Dia punya navigation dia tu agak memeningkan. Kadang-kadang dia kat atas, kadang-kadang dia kat tepi. So memang susah. Bagi saya memang susah. First time saya menggunakan Lowrance ni, terus terang saya cakap 4 kali saya muntah dekat atas kayak. Ini adalah kisah benar. Bukan saya nak memburukkan. Okay, tapi memang dari segi tu saya lebih suka Garmin lah. Alright. Okay, so mungkin itu sedikit tentang perbandingan di antara dua ni. Alright, saya akan tekan kelebihan dan kekurangan pada model masing-masing. Okay, so
Itu adalah perbandingan secara asas yang saya buat. Kalau saya tak pergi through detail semua, tapi itu adalah untuk beri gambaran perbezaan di antara model Vivid 5CV ni dan Hook Reveal 5X tu. Okey, ini adalah saya punya pendapat berdasarkan saya punya pengalaman sepanjang saya berkayak dan sepanjang saya menggunakan fish finder. Okey, dan saya dapati memang Garmin adalah lebih mudah digunakan dan lebih mesra pengguna, senang untuk digunakan, dan sebab tu saya lebih suka menggunakan Garmin. Macam saya ni, saya lebih sukakan simple functionality. Maknanya bila atas kayak tu saya nak benda yang mudah, benda yang senang. Bagi saya berbaloi, walaupun harga 5CV ni lebih 200 daripada harga Hook Reveal, tapi dengan apa yang saya dapat, dengan kemudahan yang saya dapat daripada Vivid 5CV ni, saya rasa benda tu sangat berbaloi. Okay? Dan sekali lagi saya nak tegaskan, itu adalah pendapat saya sendiri. Okay, masing-masing punya pendapat yang lain. Okay? Alright, so terpulang pada korang untuk pilih yang mana satu yang sesuai untuk korang, dan harap video ni dapat membantu korang untuk buat pilihan. Dan insyaAllah saya akan menggunakan Garmin Striker Vivid 5CV ni dalam video-video saya seterusnya. InsyaAllah once dah boleh rentas, saya akan terus buat video. Kita akan test fish finder baru ni. Alright gang, terima kasih kepada yang sudi menonton. Diharap korang bersabar dengan pandemik ni. Semoga semuanya dilindungi dan berada dalam keadaan yang sihat dan dijauhi daripada wabak COVID-19 ni. Okay gang, so stay tune, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.